Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, so untuk hari ini kita terus masuk chapter 4, permutation and combination. So, permutation and combination. Okey. Dah tengok buku teks Ada pegang buku teks tak tu? Ada pegang? Ada. Ada cikgu. Okey. Okey, so chapter ni simple je. Memang sikit saja, kalau ikut syllabus pun dia tak minta banyak. Dia punya tak detail sangat lah Okay, so dia menarik lah. Permutation combination ni agak menarik. So kalau awak tengok significant of the chapter, dia kata situ normally permutation and combination are used in determining ATM pin. Contoh awak ATM pin. Lepas tu security code. Kelas awak ni ramailah juga yang berminat dengan coding-coding security code. Kemudian boleh juga kita kata IC number. IC number. Okey, nombor surat beranak. Apa lagi? Credit card. Banyak benda-benda yang berkaitan dengan number. Selain pada number, untuk matching pun boleh. Bukan matching perempuan lelaki Matching, contoh awak nak matchingkan pakaian. Contoh matchingkan shirt and pant. Okay. Yang ini pun kita akan guna permutation and combination. So contoh kat sini, katakanlah awak nak bina sistem, contoh nak bina satu software. Orang nak login, contoh nak login Facebook ke Twitter ke apa, dia minta password kan? Betul tak minta password? Ada tak yang minta ID saja tak ada password? Biasa kalau awak login mana-mana, ada tak dia minta password? Ada. Okay, so password ni kadang-kadang ada setengah software dia ada bagi syarat. Contoh sebelum awak ni dia ada kat sini ada info. Info dia kata use apa selalu? Capital letter. Capital letter. Dia so combine kan. Macam-macam lah dia kata guna huruf besar, huruf kecil, lepas tu guna juga number. Contoh dia suruh combine. Kalau dia tak minta combine pun, katakanlah awak yang nak cipta untuk kelas awak saja. Okey, katakan awak nak cipta untuk kelas awak security code ataupun password. Masuk je kelas mesti sebut password baru boleh masuk. Contoh sistem tu Okey, so awak nak, kalau awak ambil sikit je nombor, 3 je. Awak kata okey guna 3 nombor. Okey, awak kata use 3 different number. Okay, use 3 different number. Kena highlight lah daripada number berapa. From 0 to 9. Okay, so berapa banyak password boleh ni. Nanti ada sikit lagi ni. Without repetition. Tak boleh repeat Betul tak cikgu eja ni repetition ni? Repetition. Betul tak eja repeat tu? Okay. Cuba check je kata repeat tu betul tak? Tanpa pengulangan. Tak ada huruf A, teacher. Repeat ada A. Repetition. Okay. Okay. Saya pelik je kan. Okay, betul repetition. Okay, so use 3 different numbers from 0 to 9 without repetition. Maksudnya awak nak buat coding awak hanya ada 3 number je. Example, awak punya coding ada orang dia nak ambil 1, 2, 3. Orang lain boleh tak ambil lagi 1, 2, 3? Kawan awak yang kedua boleh tak ambil 1, 2, 3? Tak boleh. Katakan Kalai dah ambil 1, 2, 3. Okay, orang lain dah tak boleh ambil 1, 2, 3. Dia boleh ambil number apa? 1, 3, 2. Contoh. Okay, ini katakanlah Amir. Okay, boleh tak orang lain nak ambil
Kenapa bergaung Sekejap. Bergaung tak? Sekejap cikgu adjust ni. Macam bergaung. Okay, suara cikgu bergaung ke tak? Tak, cikgu. Okay. Okay, ada orang dia mungkin nak ambil number 169, 194. Okay, awak rasa kalau nak senarai ni berapa ratus number, berapa ratus kod yang boleh dibuat? Okay, berapa agak-agaknya kod? Awak tak boleh jangka lah, awak kata 1000. Mungkin ada kata 100. So kita tak boleh jangka. Kalau kita nak jangka, kita kena cuba senarai. Kita kena list out. So apa kita buat? Kita kena guna kaedah permutation. Kat sinilah adanya permutation. Permutation ni kalau bahasa Melayu dia pilih atur. Maksudnya kita nak atur dia yang mana dia mesti ada arrangement. Keyword dia adalah arrangement. So kalau awak nak guna 0 to 9 without repetition, awak kena tahu 0 to 9 tu ada berapa number? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Ada 9 ke 10? 10. Ada 10 nampak je 9 tapi ada 10 So kalau kita ikutkan, kita akan buat 10 P3. So 10 P3. Okay, ni pengenalan je dulu. Cikgu belum intro dia punya formula. Awak tengok dalam kalkulator awak ada huruf NCR. Kalkulator awak ada NCR. NPR. Ada nampak tak? Okay, awak pergi dekat kalkulator awak tekan 10P. Cara nak tekan P tu awak kena tekan shift Okay, cikgu tak boleh nak tunjuk kalkulator kat sini. Okay, so awak dapat tak? 10P3 dapat berapa? 720. Okay, betul. So siapa lagi yang tak dapat? Cuba double check. Dapat 720. So ada kod. Okay, kalau awak memang bercadang nak guna 0 to 9, number dia 0 to 9 tapi nak 3 different code, awak akan dapat 720 codes. Tapi kalau awak berminat nak guna kod dia, awak nak tambah ekstra kat sini. 1, 2, 3, 4, awak nak gunakan 4 kod. Maksudnya nak guna kod tu ada 4 number. So dia akan jadi berapa pula? 10P4. Okay, berapa? Cuba adjust sikit. 5040. Lebih banyak ke lebih sikit? Banyak. Semakin banyak. Okay, so awak kena kreatif lah bila awak buat sistem. Kalau awak jangkakan klien awak ramai, contoh Yahoo, Google ataupun Gmail ke semua tu, dia dah jangkakan satu dunia nak pakai dia punya sistem. So dia tak boleh lah buat kod tu sikit je, 3, 4. So biasanya berapa kod dia buat? PIN number dia berapa? Kalau awak perasan, dia suruh masukkan at least berapa karakter? At least 8. Biasa standard 8 kan? Biasa sekarang ni dia orang dah upkan sikit, biasanya 8. Kalau pergi pula sistem yang lebih security dia tinggi, lagi susah. Katakan awak nak buat kod, dia nak ada huruf besar. Dia nak ada satu alias ke, underscore ke, dia nak ada number. Dia nak huruf kecil. Sehingga awak sendiri pun tak boleh hafal password awak. Tapi kalau sistem yang lemah, dia terima je password 1, 2. Biasa password. Sekarang ni sistem tengok kalau awak letak password macam ini, kalau dia minta 7 karakter, so awak letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia akan reject. Sebab dia kata weak, lemah. Maksudnya password ni boleh diakses oleh mana-mana orang. Orang akan teka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita bila nak buat password kena letak sedikit syarat lah. Syarat. Untuk password sama juga dengan IC. Kalau perasan IC awak, katakan IC awak start dengan 04 kan? 04. Tak tahulah awak lahir berapa bulan 03 15 10. Okay, IC awak yang kat depan ni, ada tak orang yang sama IC dia?
Maksudnya ada tak, awak rasa ada tak orang yang sebiji je ni? 040315. Ada. Agak-agak Ada. ada. Orang yang sama ni macam mana boleh sama? Sebab tarikh lahir sama. Sebab Bulan lahir pada tarikh yang sama. Sebelah pula katil mak awak. So kod dia sama ni. 0403 semua sama. Timing pun sama. Yang tak sama ialah ni. Digit 4 digit terakhir ni. So macam mana pendaftaran negara nak pastikan digit ni tak sama untuk orang yang lahir pada waktu yang sama? Dia kena buat permutation. Dia kena pastikan, okay, boleh tak kat sini boleh tak isi nombor tu start dengan 0? boleh. Boleh tak kakak? Boleh kan? So 0, 1 boleh 1. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, betul? Sampai 9 pun boleh. Mungkin kita tak tahulah pendaftaran dia terima sampai nombor berapa. Ada ke orang sini 9? Saya tak pernah nampak lagi setakat ni. Biasanya nampak nombor 5, kita anggap boleh sampai 9. Bermaksud kat sini boleh 10 nombor. Okey, sampai nombor yang kedua ni, boleh tak lagi kita ulang, katakan sini 0, 0. Boleh tak lagi 0 ni diulang? tak boleh kot. Awak rasa? Boleh. Tak Boleh. boleh. Rasanya boleh sebab kita tengok IC ada orang IC dia 52, 55. Nombor 5 tu 3 kali ulang. Okey, so boleh. So bila boleh maksudnya ada 10 lagi pilihan. Sama Tengoklah dia punya syarat macam mana. Katakan sampai sini baru start nombor 0 tak boleh. So ada 0 tak boleh. So tinggal 9. Katakan belakang ni 0 boleh contohnya. So 10 balik. So sini saja ada berapa cara kita kena multiply. 10 times 10 times 9 times 10. So dah berapa ribu kat situ Berapa? 10, 1000, 9,000. Okey, bermaksud pada tarikh yang sama dengan kelahiran di negeri Selangor, awak boleh dapat 9,000 kelahiran. Tapi biasanya tak sampai lah 9,000 Okey, itu IC, ada banyak lagi lah sebenarnya. Kalau mesin ATM dan lainnya adalah plate number. Yang paling kita pakai adalah plate number. Plate number kereta, motor sama je. Biasanya plate number dia ada huruf apa starting dia? Kalau kat KL ni huruf apa? W. Dengan W. W. Dengan V. V. Kalau perasan, yang ini KL sebenarnya wilayah persekutuan. V ni actually untuk Selangor. Sebenarnya Selangor dulu dia B Dulu Selangor adalah huruf B, tapi B ni dah habis pakai. Apa maksud dah habis pakai? Permutation tu lah. Produk dia dah kira, maksudnya boleh sampai motor atau kereta kenderaan yang ke berapa ribu. Lepas tu dah habis, dah tak boleh nak ulang lagi number yang sama. Dia kena pakai huruf lain. Dia kena pakai starting dia lain. Okay, so Selangor B. Kalau Penang apa? Penang P. Penang Pahang A. apa? Penang A. Penang P. Pahang C. Perak A. A. Kedah K. K. Kalau S apa S? S Sarawak. S Sabah. Oh salah. Kalau Sarawak apa? SS. Q. SS Sarawak Q. Kalau siapa Askar nak guna Z. H? Taxi. Pandai. Askar Z. Okay, ni taxi. Apa lagi huruf yang tak ada kat sini? W, V, X. Okay, cuba awak tengok huruf X ada tak orang pakai? X, U. Kalau T ada, T Terengganu. Kalau X, U ni belum ada orang pakai. Nampak macam tak logik je nak pakai X dengan U. Tapi awak percayalah nanti suatu hari nanti lepas semua kod-kod ni habis, dia akan pakailah kod yang belum dipakai. D ni Kelantan. Yang belum huruf E, ada beberapa vokal ni. Biasa huruf vokal kita tak pakai lah, O. Tapi awak tengoklah special edition punya kereta orang kaya tu kadang number plate dia pelik-pelik sikit lah. Sebab dia beli Okay, so plate number kereta macam mana JPJ nak tetapkan? Standard kita ada 3 abjad. 3 letter
Letter ada 3, 3 lagi number. Tapi ada je yang macam ni, sini berapa? 4, betul? Okey, contoh cikgu bagi VBG. Kau cikgu sinilah. Tengok cikgu punya sini. VBG 5273. Ada orang kriteria ni phone number. Ada yang VA. Lepas tu 4125. Ada yang satu je ada tak? Ada depan ada belakang. Ada yang depan dengan belakang pun ada. Contohnya S23. Lepas tu belakang ni tiba-tiba ada K ke. Contoh. Ada banyak versi. So kita fokus yang satu versi ni saja. Katakan ada satu versi yang 3 letter 4 digit. Ini kereta orang tak kaya sangat lah. Maksudnya dia terpaksa ambil je apa nombor yang JPJ bagi, dia ambil tanpa modify. Tak tambah duit, tak tambah apa. Kalau awak nak dapat number plate sayang lah apa tu, awak kena bayar lah. Kena bayar. Satu nombor mungkin 1000 macam tu. So baru boleh dapat plate number yang cantik. Okay, so kalau macam ini, kita ada V. V ni syarat wajib. So ada satu je pilihan. Sebab dia wajib letak huruf V. Huruf B dengan G ni, awak tengok keadaan. Katakanlah boleh bertukar-tukar. Okay, so ada berapa abjad dalam huruf A, B, C, D, E, F, G tu? 26 kan? 20. Sekejap. A, 6. B, C. 26. Kita anggaplah ada 26 ke 28, cikgu tak ingat. Okay, sampai dekat G ni pun, katakan huruf yang dah ada dekat sini dah tak boleh ulang. Katakan ini awak punya sistem nanti. So G, kalau sini dah B, kat sini tak boleh lagi huruf B. So dah tinggal 25. Okay, sama je lah. Sama kat sini pun sama. Kena buat macam tu juga. Tadi ada 10. Katakan nombor kosong tak boleh, ada 9. Nombor sini boleh 10 nombor, sini boleh 10 nombor, sini boleh 10 nombor. Actually sangat banyak lah. Sangat banyak kereta yang boleh dikeluarkan dengan sistem ni. Tapi kalau kita katalah sistem tu dia tak nak ada apa-apa ulangan. Sebab biasa nanti kita akan tengok tajuk ni. Kalau ada perkataan without repeat. Oops. Okay, kalau ada dua perkataan ni, maka kita akan start guna huruf N, P, R. P ni tadi permutation Okay, so kita akan start masuk yang permutation lah. Yang tadi tu baru intro dia punya maksudnya kegunaan dia antaranya yang itulah password, IC number, surat beranak. Okay. Actually kalau awak ada 3 baju raya awak ada 3. 3 tu baju dia lebih kurang sama je lah. Pelik pula. Sekejap Okay, baju raya. Okay, awak ada 3 shirt. Okay, lepas tu awak ada seluar ada 2 je. Ada 2 pants. Okay. So berapa kaedah awak nak matching? Katakan ni warna kuning. Ni warna biru. Warna hijau. Merah. Okay, colour dia semua tak sama. Kemungkinan awak nak kena matching a shirt and a pant. Okay, how many ways? How many different ways to, okay ni contoh satu to match a shirt and a pen.
Okay, so kalau kita ikut logik kita, dia mula-mula boleh pakai baju kuning dengan seluar. Seluar warna apa? Merah. Merah. Okay. So kalau cikgu buat garis kat sini, dia boleh macam ni. Ini satu cara. Lepas tu, dia boleh tak pakai dengan seluar biru? Boleh. Ada dua So awak nampak sikit dia punya gambar. Okay, biru pula boleh dengan merah, boleh dengan biru. Hijau pula boleh juga dengan merah, boleh juga dengan biru. Ada lagi tak pilihan lain? Tak ada dah. Dia dah tak ada. So ada berapa semua cara dia? 6. Ada 3 cara. 6. Ada 6 kan? Cuba tengok tu. Yang warna hitam tadi 2, merah 2, hijau 2. Yang colour garisan tu. So semuanya ada 6 ways. Okay, kalau awak senarai dia akan jadi kuning, merah. Biru, merah. Macam tu. Dia akan senarai, dia akan jadi ikut colour. Tapi sebab kita tak nak senarai, kita just nak kira, dia akan jadi 6 ways. So yang ini kita kata, kita panggil dia sebagai multiplication rule. Okay, yang ni tak banyak sangatlah soalan berkaitan multiplication rule ni Sebabnya kaedah petua pendaraban ni, kita darab saja yang mana dia berlaku kalau ada 2 event. Maksudnya kalau ada 2 event, maksudnya first event pakai shirt, second event pakai pen. Okay, so kalau ada 2 event or more lah 2 event. So awak akan buat formula dia M times N. So kat sini 3 shirt times 2 pen. So dapat 6. Jawapan ni sama je dengan yang atas tadi. Yang atas melalui describe, awak describekan dia. Yang kedua tadi melalui rumus. Rumus dia M times N. Okay, so ni rumus yang pertama Okay, boleh ke? Boleh share. Okay, question 2, example 2. How many ways are there to answer 5 true and or false questions? Okay, question 2, how many ways are there to answer 5 true or false questions? Okay, question 1 ada true or false. Question 2 ada true or false. Awak just 15. Oh cikgu sebut 5 to answer 15 sorry. 15. Okay, so ada 15 questions. Every questions ada pilihan true or false. So kalau awak nak senarai banyaklah. Question 1, question 2. Yang ni ada true, false. Ada true, false. Okay, ada banyak. Kita pun tak larat lah nak senarai sampai 15. Okay, so macam mana kita nak buat? Kalau guna sifir tadi, kita akan guna multiplication 15 rule. darab 2. Okay, 15 question times 2 option tadi So awak akan dapat 30 ways. Okay, dapat 30. Okay. So dia, ini kita bawa kat, ini untuk multiplication rule sahaja Okay, settle lah kat situ. Settle teacher. Okay, so kalau tak sempat Salim bagi tahu Okay, sekarang kita tengok permutation. And different object. Okay. Okay, biasanya memang cikgu guna makhluk ni makhluk 3 orang ni.
So untuk senang kita bagi nama dia Abu Bakar. Akmal. Tak boleh dah sebab pangkal A, kena ABC. Okey. Actually cikgu nak ambil huruf A, cikgu nak ambil huruf B, nak ambil huruf C ni. Okay, Abu Bakar Chong. Ada 3 persons kat sini. Awak nak letak dia, nak susun dia sebaris. Okay, so kita nak yang pertama kita nak guna linear. Linear ni maksudnya sebaris sebaris. Kita nak susun dia satu baris. Okay, cuba duduk Abu Bakar dan Chong. Okay, lepas tu akan datanglah kat sini. Abu, lepas tu Bakar, lepas tu Chong. So sini ABC. Okay, agak-agak ada tak Chong nak duduk kat depan? Boleh tak Chong nak duduk kat depan? Boleh? Boleh kalau dia nak. Boleh. Kalau orang bagi. So dalam permutation, kalau dia kata cuba kira berapa agak-agaknya cara untuk susun 3 makhluk ni, 3 orang ni. So awak rasa ada berapa cara? Cara pertama A, B, C. 9. Ada 9. 9. Ikut. Macam mana? Sekejap. So kita Boleh akan banyak cuba lagi. senarai. Boleh banyak lagi. Tak banyak ni, kita boleh try senarai lah. Dia ABC, cikgu guna ABC maksudnya Abu Bakar Chong, ACB. Okay, lepas tu siapa lagi? Oh, ada 6 je kan cikgu? Okay, siapa yang dah berjaya senarai tu dia akan dapat 6 sahaja. Okay, bila dia nak start senarai lagi sekali dah tak ada dah pilihan. Yang ada macam ni je. ABC, ACB, BAC, BCA. Okay, so ada 6 ways. Ada 6 cara untuk susun 3 orang dalam satu baris. Okay, so there are 3 different arrangement. Ni untuk 3 orang ni. So kalau katalah orang tu makin ramai, awak jangkakan makin banyak cara ke makin sikit? Banyak. Kalau kata tambah lagi seorang. Makin banyak. Makin pening lah, makin pening nak susun. Tadi kau duduk sebelah aku. Lepas tu sekarang aku pula duduk sebelah Chong. Okay, kalau macam ini memang sikit, boleh senarai. So bila exam, awak still boleh list out. Tapi kalau katalah ramai, awak memang tak akan mampu list out. Okay, takkanlah semua soalan kita nak list out. So dia ada formula. Formula dia ialah n factorial. Okay, ni kita baca dia sebagai n factorial. Dekat kalkulator awak cuba cari tanda seru. Ada nampak tak? Tanda dekat seru, dia kena tekan shift. Sebelah CO Sebab kalkulator lain-lain. sebelah kiri. Kan? Okay, cikgu tak boleh nak tunjuk pula kalkulator ni. Tak install lagi. Okay, so n factorial ni katakan kita nak ambil 3 semua. So kita akan tekan kalkulator 3 factorial. Cuba tekan. Dapat tak 6 cara tadi? Dapat. Okay. Dapat. Okay, so ini kalau guna kalkulator. Awak kena tahu maksud factorial ni adalah kita multiply dia sampai jadi 1. 3 kena descending order. 3, 2, 1. Okay, so dapatlah 6. Okay, kalau kata nanti soalan dia 4 factorial, dia akan jadi 4 times berapa? 3 times 2 times 1. 3 times 2 times 1. Okay, dia akan jadi 24. Sebab tu dia semakin banyak cara. Contoh kalau 3 orang jadi 6 cara. Kalau 4 orang nanti jadi 24 cara. So dia makin banyak lagi pilihan. Okay, kalau awak tengok ABC ni sebenarnya dengan ACB ni orang yang sama ke orang berbeza? Orang yang sama. Okay, so same person. Apa yang different? Different Ways. Different apa kita panggil? Arrangement. Position. Okay, orang yang sama, tempat yang berbeza ataupun susunan berbeza. Orang dia sama je, maksudnya apa masalah dia nak kena susun macam ni? Ini syarat dia. Ikutlah syarat dia tadi macam coding tadilah. Huruf yang sama tapi kita nak dia duduk di tempat yang berbeza. So dia akan jadi macam ni Tapi kalau kata nanti bila masuk combination,
kita dah tak pentingkan susunan. Engkau ABC dengan ACB kau sama, kira sekali je, satu je. Okay, so untuk kes ni cikgu fokus kepada permutation je dulu. Okay, yang ini kita panggil n factorial. Actually, n factorial equal to npn. npn. Sedangkan kalkulator awak npr. Kalau npn maksudnya semualah. Kalau ada 3, so 3p3. Okay, awak kena try tekan 3p3. Berapa kalkulator awak bagi? Tekan 3, lepas tu tekan shift, tekan NPR, baru tekan 3. 6. Okay, sama kan? So awak peminat nak tekan factorial atau NPN. Terpulang Biasanya kalau kita ambil semua, kita akan tekan factorial. Okay. So example 1. Cikgu, dua-dua boleh pakai Boleh. Cuma kalau kata dia memang ada 4 orang, pilih semua. Semua pun nak dipilih, awak guna je factorial. Tapi kalau awak rajin nak guna 4P4, boleh juga. Sama. Dia akan jadi sama Okay, kalau tadi question cikgu bagi linear kan? Okay, tu linear. Kita terus je dalam circle. Awak dapat sana nota tu tadi first linear, second ni circle. Circle maksudnya dia kita arrange dia dalam bentuk bulatan. Katakan dia nak disusun dalam bentuk bulatan. Tadi Abu Bakar Chong. Okay, so sini. Lepas tu mungkin meja kedua tadi, kejap. Balik pula. Sekejap. Okay, yang ini tadi kita panggil dia ABC. Yang ni kita panggilkan dia sekejap ACAB. Gambar rajah ni tak berapa okey ni, kejap. Okey, kalau awak tengok 3-3 ni, sebenarnya tadi kan kita ada 6 pilihan. Dia sama je dapat 6 juga. 1, 2, ada 6 lagi. Cuma kali ni katakan kita letak sini C. Kejap cikgu ni dulu. C. Ada yang salah sini sekejap. ACB. Okey, kalau ikut dia orang semua duduk bersebelahan.
Kalau perasan kat sini kita start dengan A, so A duduk sebelah B, B duduk sebelah C. Tapi kalau kat sini nanti B duduk sebelah C, C duduk sebelah A. Dan sini C, A, B. Okay. Yang ini 3 ni kita panggil dia one way je. Dan lagi satu ni pun kita panggil dia one way. Sebab apa kita tak kata dia 6 way? Sebab apa? Asalnya kalau kita dalam linear, sebab dia memang kalau perhatikan kat sini, kejap ya. Okey. Sebab ni semua kita kata dia sama je. Kedudukan dia sama. Maksudnya memang B duduk sebelah C. Memang B duduk sebelah C. C duduk sebelah A. Yang ni pun sama. B duduk sebelah C. Nanti tengok B duduk sebelah C. C duduk sebelah A. B duduk sebelah C. C duduk sebelah A. A sebelah B. Okey. Kalau yang ni, dia dah berbeza. Dia kita panggil dia daripada C. C duduk sebelah B. B duduk sebelah A. A duduk sebelah C. Yang ni pun sama. B duduk sebelah C. C duduk sebelah A. A duduk sebelah B. Apa yang membezakan dia tu sekejap Awak tengok buku teks muka surat 1, 2, 3 Pusingan dia sama, pusingan jam. Kedudukan dia sajalah, kedudukan dia bertukar. Bertukar tempat, maksudnya dia tak duduk ikut kekananan dia tu lah, kekananan dia berubah Okay, so kalau macam ni kita kata dia ada 2 ways sahaja. Compare to yang tadi, kalau linear dapat 6 ways, kalau circle dapat 2 ways. Okay, so formula dia nanti ialah n minus 1 factorial. So kalau awak ada huruf tadi, awak ada huruf A, B, C. Awak ada 3 letter. Okay, so awak punya n equal 3. So kita akan kira 3 minus 1 factorial. So awak akan dapat 2. Kalau tak nampak kat sini, 3 minus 1 adalah 2 factorial. 2 factorial adalah 2. Cikgu. Ya. N tolak 1 tu nampak untuk tak? yang circle je kan? Boleh bezakan tak? Yang circle ni. Ada soalan? Cikgu, yang N tolak 1 ni untuk circle je kan? Apa yang cikgu tadi? Dah hilang ke? Saya. Confused Apa nak? Aku tanyakan Aku tanyakan. Kau mute je. Abang tanyakan. Kau mute je. Cikgu. Sama Cikgu dengar tak? Cikgu? Okay. Dengar. N tolak 1 ni. Okay. N tolak 1 ni untuk circle je ke? Betul. N tolak 1 untuk circle. Oh, asyik baik. Tak saya mute balik. Okay. Terima kasih. Okay, circle pun dia ada circle dia ada 2 case lah. Case yang pertama yang kedudukan orang ke abjad ke. Case yang kedua nanti berkaitan dengan rantai ke gelang macam kelakar sikit lah kan. Berkaitan dengan contoh awak ada necklace. Okay, kejap. So awak fokus yang ni tadi, awak tengok dia punya tadi A duduk kat sebelah B kalau ikut pusingan arah jam ni. Lepas tu kalau kat sini pula B duduk sebelah C. Kat sini tadi C duduk sebelah A. Kalau sini tadi awak tengok dia dah jadi berbeza. C ni duduk sebelah B. Kalau ikut lawan arah jam memang nampak sama. Tapi kalau kita ikut arah jam, dia dah kira berbeza lah. Tadi tak ada lagi B duduk sebelah A. Yang ada A sebelah B. Okey, dan yang terakhir tadi dia ada A sebelah C. Untuk kes yang pertama tadi tak ada pun A duduk sebelah C. Yang ada C duduk sebelah A. Itu yang dikatakan berbeza lah. So ni one way
one way, so jadi two ways. Okay, so kalau kita tak nak senarai, kalau nampak je soalan bulatan, katakan awak ada huruf K, A, U, T. Okay, berapa cara awak nak susun ni dalam bulatan? Awak akan buat macam mana? Kalau linear dengan circle. Kalau linear kita akan buat 4 factorial. Factorial. Jadi berapa tadi? 24. kan? 24. Okay, tapi kalau circle awak kena buat 4 minus 1 Minus factorial. factorial. So dia akan jadi 6 je kan? Dia beza sikit lah, situ je formula dia. Itu beza dia. Maksudnya kalau linear 4 factorial, kalau circle 4 minus 1 factorial. Okay, boleh? Okay. Tapi kalau circle, untuk kes khas, circle awak tulis itu kita kata necklace ni rantai kan? Rantai ke gelang apa? Gelang apa? Gelang leher Bracelet. tu kan? Kalau bracelet apa? Gelang Gelang tangan. Okay, gelang tangan. Kalau macam ini kita consider ada kita panggil apa? Clockwise or anti-clockwise. So kita macam tak dapat tentukan dia clockwise ke anti-clockwise. So disebabkan itu kita guna formula yang sama asalkan dia bahagi dua. Awak bagi je dengan 2. Sebab dia ada 2 kemungkinan, clockwise or anti-clockwise. Okay, itu saja beza dia. Okay, contohnya awak ada 12 bits. To form a necklace. So ada berapa banyak cara awak boleh buat? Awak ada 12 different color of bits. Okay, so awak buat je lah. 12 minus 1 factorial divide dengan 2. So awak akan dapat jawapan banyak Sebab lagi banyak objek kita, lagi besar dia punya waist. Okay, so dapat 19 million Okay, boleh yang bulatan. Bulatan tadi ada 2 juga. Satu yang melibatkan gelang rantai. Satu yang melibatkan orang ataupun objek Objek yang ni lah, objek letter. Cikgu, Okay. Ya. yang 19 billion tu apa dia sebenarnya? Maksudnya kalau awak ada biji rantai tu pelbagai color, ada 12 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Awak nak susun dia jadi bulatan. Macam ni nak jadi bulatan. Okey, sekali awak boleh ikut arah jam, katakan kat sini color hijau, sini color lain, color lain. Merah cikgu, merah. Ada banyak color kan? So ada banyak lagi color, ada 12 color. Ini baru satu cara, one way. Lepas tu mungkin after hijau ni, mungkin color hitam kan? So dah jadi kaedah yang kedua, betul? Boleh tangkap tak? Maksudnya kalau awak susun manik tu dalam satu bulatan, dia boleh jadi warna dia bertukar-tukar tempat. Awak kena ada starting point lah. Katakan starting point awak kat sini. Okay, starting awak hijau. Lepas tu next rantai starting awak biru. Lepas tu sebelah dia color merah. Okay, adakah sama setiap susunan tu? Sama tak susunan tu? Sama. Kan? Adakah selepas hijau mesti merah? Kemungkinan tak kan? Tak. Nanti lepas hijau nanti ada hitam. So kat situlah kita kata different ways. Maksudnya ada 19 juta cara. Tak mampulah kalau awak katalah awak nak hasilkan, ada majikan awak minta awak hasilkan pelbagai color ni disusun dengan semua bentuk nak eksklusif, tak boleh sama dengan orang. So ada ni lah 19,958,400
cara untuk susun manik rantai tu. Faham tak maksud cikgu? Faham. Kita tak faham mula lagi. Faham cikgu. Faham cikgu. Maksudnya kalau kita nak benda yang eksklusif, kita mesti nak tak sama dengan orang. Macam awak tengok lah, ada setengah produk yang eksklusif. Memang dekat Malaysia dia kata ada satu sahaja yang macam itu. So memang tak akan ada lagi. So bila ada satu benda yang nak kita buat eksklusif tapi daripada sumber yang sama, mungkin kita kena tukar cara susunan. Itu je lah. Okay. Tadi kita pilih semua contoh 12 manik pilih semua. Lepas tu katakan tadi kita ada huruf kaut, kita pilih semua. Ni semua. Sekarang awak tengok yang sebahagian. Okay, so cikgu tak letak label tadi, example berapa. Contohnya kita ada, okay ni example Example. Okay. Okay, kita ada perkataan bertuah. Okay, perkataan bertuah ni ada berapa word? 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 letter. Tapi kita tak nak susun semua. Macam tadi Abu Bakar Chong awak susun semua. So 3 factorial. Ni ada 7 tapi kita kata kita just nak macam mana kita kata? Kita nak sebahagian. Contoh kita nak 4 letter. 4 letters need to be arranged. Okay, kalau 4 letters saja, sekarang kita nak linear. Kita nak dia arrange in a linear. Linear maksudnya kita nak dia susun sebaris. So, kita hanya ada 4 tempat kosong ni lah. Tapi ada 7 huruf yang boleh dipilih. So, sebenarnya dari segi konsep, kita terus buat 7, P4. Okay, 7 ni maksudnya total dia 7 NPR. 7P4. Okay, so dapat berapa? Banyak teacher. Sekejap. 840. Banyak tu berapa ribu? Sikit je kan, 840. 840. Okay, beza kalau betul kan, 840. Okay, so kalau dari segi penulisan kat tapak dia ni, dekat dia punya kotak kosong ni. Okay, actually dekat first paling depan ni, kita boleh isi 7 letter. Sampai kat second place ni, kita boleh tinggal 6 letter. Sebab 1 dah diambil kurang lagi 1. Sampai sini kurang lagi 1. So bila awak darabkan kat sini, sama juga awak akan dapat 840. 840. Sama tak? Cuba awak darab. Sama. So terpulang lah. Kalau Sama kita nak je. cepat, baik kita guna NP. Sama So dari segi penyusunan tempat, kita kira macam tu lah. First place 7. Second place kurangkan 1. 6. 5, 4. Okay. So 7P4 adalah 840. Ini tadi dalam linear. Kalau kita ambil soalan yang sama, 4 letter need to be arranged dalam bentuk circle. Mestilah berbeza sikit. Sebab circle tadi kalau awak ingat dia formula dia tadi macam ada -1 kan? Ya. Tapi untuk case yang sebahagian ni bukan semua, kita ambil sebahagian, awak kena guna formula NPR over R. So NPR tadi 7P4 over 4. Awak kena divide dengan berapa huruf yang kita nak susun tu. Kalau 4 letter, kita bahagi dengan 4. Okay, so dapat berapa? Dia akan jadi berkurang berkurang. So dia tinggal 210. jadi 210. Okay, 210 sekejap. Okay, 210. Okay, dia akan bezalah kalau kita tak ada dalam, kalau linear dia akan jadi 800, banyak. Tapi kalau circle dia akan kurang banyak jugalah, 210. Dia akan bahagi dengan 4. Kalau kata nak 5 letter, bahagi dengan 5. Okay.
Sama juga kalau dikata dalam bentuk clockwise or anti-clockwise, awak bahagi dengan tambah je ada nombor 2 kat sini Okay, tapi untuk kes ni dia tak cakap clockwise or anti-clockwise, tak adalah. Biasa clockwise and anti-clockwise ni setakat ni yang kita, sebab ni silibus baru, dia terhad kepada gelang rantai yang seumpama dengannya Kalau meja kita tak kira Okay. So settle bahagian tu. Okay. Macam mana awak ada terfikir tak macam mana kalau tadi abjad awak ABC. Contoh tadi ABC, KAUT. Ada tak terfikir macam mana nak buat untuk huruf yang AB, A. Contoh sama. Ada huruf yang sama. Ada tak terfikir? Tak terfikir cikgu. Tak terfikir. Okay. Kan dia kena pandang. Hai. Semua salah pijat je. Boleh dengar cikgu tak? Tengok. Boleh Boleh cikgu, boleh. Boleh. Lah cakap seorang-seorang apa tadi. Okay. So awak tengok yang ABA ni, kaedah pertama ABA lah. Next AAB. Lepas tu BAA. Cikgu screen cikgu share ke? Cikgu screen share. Oh, okay. Tadi dah log out tadi. Sekejap. Okay, so dah nampak tak screen? Nampak. Okay. So dia ada pilihan ABA, AAB, BAA. Ada lagi tak selain pada 3 ni? Sekejap. Kalau tadi ABC, ACB, ada 6. Oh tak ada. Betul ni je. Ni je. Tengok dia dah berkurang daripada 6, dah boleh cancel, dah boleh kata dia ada 3 sahaja. Dia dah berkurang separuh lah maksudnya. Okay, so formula ni kita panggil dia, sekejap, ini kita panggil dia ada nama dia. Kalau bahasa Melayu dia secaman, kalau English dia identical object. Okey, ni dalam bahasa Melayu dia secaman. Secaman ni maksudnya serupa. Kalau ada beberapa huruf yang serupa, formula kita masih hampir sama. Cuma biasanya kita kata n factorial. Tapi kali ni kita kena bagi dengan A factorial, B factorial, C factorial. Okey, untuk kes yang pertama tadi kita ada 3 huruf, so 3 factorial. Okey, ada berapa huruf yang sama? Contoh huruf A ada berapa? Huruf A ada 2 yang sama, so 2 factorial. Huruf B ada berapa? 1 je kan? 1. B ada 1, so tak perlu tulis. Kalau B tu ada 2, baru awak tulis lagi kat bawah ni. Okay, so 3 factorial bahagi dengan 2 factorial, awak akan dapat 3. jawapan dia nanti. Dapat 3 lah sebab kalau kita kira nanti macam ni kan. Tong. So jadilah 3. Okay. So awak last awak cuba kira untuk perkataan ni. Symbiosis. Okay, ada berapa cara? Sebab dia ada ulangan huruf S ada 3 kali. So okay, macam mana nak tulis? 9 factorial bahagi 3 factorial darab 3 factorial.
Okay, good. Maksudnya 9 faktorial ni huruf ada 9. Okay, 3 faktorial ni huruf I ada 3. Huruf S ada 3. Huruf S ada 3. Huruf I ada 3. So, jumlahnya ada berapa semua? 10,080. 0, 8, 0. Okay. Sempat sampai situ je lah kot sebab awak pun dah habis masa ni. Takut nak berehat. Hari awak tak ada, saya tak ada kelas dengan awak esok kan? Hari esok cuti ke ikut Wesal? Esok cuti, hari Khamis. Kalau ikut kalender cuti lah, nanti tunggu pengumuman. Oh. Tapi rasanya cuti sebab Rabu, Wesak so cuti, Khamis lah kita ada kelas yang pagi 3 masa tu. Okay, so yang 3 masa tu cikgu akan cuba buat group tapi tengoklah keadaan kalau sempat habis. Yang ini tadi sampai simbiosis. Yang next ni panjang sikit. Okay, ada soalan tak setakat tu? Tak adalah kot Go. Tak ada cikgu. Okay, tak ada ni homework awak. Okay, ada sana page 127. Sikit je tu. Teacher, Ada berapa soalan? Ya? nombor berapa? Itulah ada berapa question kat situ? Ada 2 komputer saya. 2 je? Salah tu. Teacher ada berapa? Ada Tak ada 7. problem. Jangan. Ada